Yang berhormat Dr. Lolo binti Muhammad Ghazali Titi Wangsa. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat daripada Titi Wangsa. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kesihatan Malaysia memang prihatin tentang keperluan pesakit yang memerlukan rawatan dan penjagaan perubatan berterusan. Perkhidmatan perubatan perlu diberi secara berterusan, iaitu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Justru itu, pegawai perubatan dan pakar perubatan diperlukan bertugas atas panggilan aktif atau pasif, manakala pegawai perubatan siswazah pula diwajibkan bertugas atas panggilan aktif secara teratur dan berjadual. Namun jumlah tugas atas panggilan aktif ataupun pasif yang perlu dilakukan oleh seseorang pegawai perubatan setiap bulan adalah bergantung kepada bilangan pegawai serta beban tugas sesuatu jabatan atau disiplin klinikal demi kepentingan perkhidmatan dan juga latihan. Selain daripada itu, kementerian amat memahami beban tugas yang dihadapi oleh pegawai perubatan atau pakar perubatan merangkumi pegawai perubatan siswaza. Maka surat perkeliling Ketua Pengarah Kesihatan bilangan 4/2010 telah diedarkan mengenai garis panduan bertugas atas panggilan untuk pegawai perubatan dan pegawai perubatan siswaza di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis panduan tersebut menjelaskan bahawa pegawai perubatan yang bertugas atas panggilan aktif boleh dibenarkan berehat atau dengan izin time off keesokan harinya hanya setelah menyelesaikan kerja-kerja rondaan ward dan menjalankan prosedur yang diperlukan oleh pesakit, termasuk dengan izin passing over, pengurusan rawatan pesakit kepada pegawai yang bertugas seterusnya. Sehubungan itu, kementerian telah melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan bagi memastikan kebajikan pegawai perubatan dititik beratkan seperti berikut. Yang pertama, pegawai perubatan yang bertugas atas panggilan aktif dengan izin active call layak menuntut allowance kerja di luar waktu bekerja bagi panggilan aktif. Yang kedua, pegawai perubatan yang bertugas atas panggilan pasif dengan izin passive call layak menuntut allowance kerja di luar waktu bekerja bagi panggilan pasif setelah mengambil kira kuantiti masa yang diperuntukkan untuk bertugas semasa panggilan pasif. Yang ketiga, kadar allowance kerja di luar waktu bekerja biasa bagi pegawai perubatan telah dipinda dengan kenaikan kadar baru, iaitu ringgit Malaysia RM60 pada 1994 kepada RM75 pada tahun 2001 dan seterusnya RM150 pada tahun 2005 bagi pegawai perubatan atau pakar perubatan yang bertugas atas panggilan aktif. Manakala pegawai perubatan siswazah yang hanya bertugas atas panggilan aktif, kadar tersebut telah dipinda dari RM20 pada 1994 kepada RM25 pada tahun 2001 dan seterusnya pada RM100 pada tahun 2005. Yang keempat, pegawai perubatan layak menuntut allowance perjalanan kenderaan masing-masing dari rumah ke tempat bertugas dan sebaliknya serta tidak melebihi 33 km bagi satu perjalanan sekiranya bertugas atas panggilan sama ada aktif atau pasif pada hari cuti atau perlepasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, Tan Sri Speaker, dan terima kasih Menteri. Saya sendiri pun seorang doktor perubatan dan pernah juga mempunyai pengalaman sebagai seorang houseman, dan sekarang anak saya sendiri pun sedang menjalani housemanship di hospital Kuala Lumpur. Alhamdulillah sekarang houseman ada allowance, on-call allowance. Masa zaman saya dulu tak ada on-call allowance. Gaji pun cuma RM1,360 sahaja sebulan. Cuma apa yang kita ni, oleh kerana sekarang ni maknanya kita kalau boleh nak meningkatkan lagi khidmat kesihatan ini, ya, dan dikatakan sekarang lebih ramai lagi houseman ataupun doktor-doktor pelatih. Sekarang digunakan doktor siswaz, pegawai perubatan siswazah, ya. Kalau dulu kita gunakan doktor pelatih,
Jadi kita mengharapkan supaya oleh kerana mereka ni adalah manusia seperti kita juga, saya, ya. Jadi kalau bekerja lebih daripada masa dan dalam keadaan yang begitu tertekan, kadang akan menimbulkan masalah, membuat kesilapan. Peluang untuk membuat kesilapan itu sangat besar, dan ini seorang doktor dia mengendalikan nyawa manusia. Tan Sri Speaker, nyawa manusia yang dikendalikan, dan mereka adalah doktor-doktor yang baru berlatih. Walaupun kita teori selama 6 tahun, 7 tahun, tetapi sebenarnya praktikal pada masa Husman tu memang sangat penting. Jadi kita tahu bekerja 24 jam kalau on call. Tambah lagi pada besok hari ini kalau dikatakan untuk menyelesaikan pass over, kemudian prosedur tertentu, ada masanya memang kebanyakannya mereka tidak dilepaskan sehingga ke pukul 5, pukul 6, kadang-kadang pukul 7. Maknanya mereka bekerja sampai 34 jam, 36 jam, ada yang setengah sampai 40 jam. Kalau sekira membuat kesilapan sedikit, maka akan tambah lagi 3 jam, maka mereka akan balik setelah 24 jam sebelumnya tu. Kadang-kadang mereka berbuat alternate day call. Hari ni on call, besok rehat, balik pukul 10-11 malam, lusa lagi ni. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kata agak inhuman, ya, dan perlu diperbaiki. Jadi sebab itulah saya mencadangkan supaya houseman ni bekerja hanya 30 jam. Bermaknanya kalau dia on call 24 jam, tambah lagi beberapa jam untuk dia menyelesaikan kerja-kerja yang pesakit-pesakit dia, supaya tidaklah maknanya dia just tinggalkan aja kerja dia kepada kawan-kawan tanpa mungkin ni akan menimbulkan masalah. Jadi kemudian juga saya minta supaya adakah kementerian boleh memikirkan supaya setiap waktu ada call room tu doktor. Kadang-kadang doktor nak berehat sekejap, sejam 2 jam sementara tak ada pesakit, terpaksa tidur di tumpang bilik sister, ketua jururawat, ya, ataupun orang kata tidur di surau. Jadi keadaan ini tidak sihat untuk mereka. Dan kalau boleh janganlah bekerja sampai 7 hari seminggu, sekurang-kurangnya Sabtu Ahad. Ini saya minta penjelasan, adakah boleh disediakan kemudahan-kemudahan seperti ini, ya, kemudahan-kemudahan seperti ini, supaya dengan ini doktor, anak-anak doktor kita ni yang bertugas ini, mereka dapat bertugas dalam suasana yang lebih baik. Terutama ni yang tadi saya minta tadi, 30 jam seminggu itu, 30 jam pada waktu panggilan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Titi Wangsa. Untuk menjawab persoalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat, saya ingin sekali lagi menekankan bahawa untuk pegawai perubatan siswazah kita hanya membenarkan active on call, ya, bukan pasif, ya. Jadi dari segi itu, dan kita juga meminimalkan sebanyak 8 kali active call dalam sebulan untuk para pegawai perubatan siswazah, supaya mereka ini tidak dibebankan dengan tugasan yang tinggi, Yang Berhormat. Ya, dari segi pegawai perubatan dan juga pakar perubatan kita, tidak ada limit dari segi on call, active on call ini, ya. Ianya bergantung kepada keperluan perkhidmatan seperti yang saya nyatakan lebih awal tadi. Jadi menyentuh mengenai isu kebajikan, ya, boleh kita katakan kebajikan pegawai perubatan kita, pegawai perubatan siswazah kita, pihak kementerian memang mengambil berat isu ini, Yang Berhormat. Dalam surat perkeliling yang sama, kita meminta ketua jabatan, ya, untuk menyediakan beberapa kemudahan, ya, bagi mengurangkan tekanan pekerja-pekerja ataupun pakar-pakar pegawai perubatan dan juga pegawai perubatan siswazah kita, dengan menyediakan on call room untuk kemudahan pegawai menjalankan tugas. Dan kita juga meminta pegawai atasan untuk menyediakan tempat letak kereta yang selamat dan juga memberikan makanan, secara food ration bergantung kepada peraturan serta dasar semasa. Dan kita juga menggalakkan pihak ketua jabatan ataupun pengarah hospital untuk meminta lebih ramai pegawai yang menjalankan tugas ataupun panggilan dan on call lounge juga, ya, kita minta untuk disediakan,
yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti televisyen, peti sejuk, bilik bacaan, mini library dan kemudahan internet. Dan untuk pengetahuan yang berhormat juga ya, bagi hospital baru yang dibangunkan, kita memastikan dan meminta supaya on-call kompleks harus dimasukkan dalam perancangan projek hospital baru kita. Jadi sudah tentu keprihatinan yang berhormat juga menjadi satu ya perkara yang kita tekankan di peringkat kementerian. Dan dari segi menyentuh mengenai allowance, sudah tentu merujuk kembali kepada jawapan awal saya, kita daripada masa ke semasa sentiasa mengkaji allowance yang diberikan kepada pakar perubatan, pegawai perubatan kita, supaya mereka ini ya mendapat allowance yang setimpal dengan tugas mereka sebagai pegawai perubatan yang sentiasa berhadapan dengan krisis. Dan sudah tentu ya, yang berhormat tempoh perkhidmatan mereka juga sekiranya ianya melebihi tempoh biasa ya. Saya ingin menerangkan di sini bahawa masa kerja biasa seorang pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah daripada jam 8 hingga 4.30 atau pukul 5, dan selepas itu akan dikategorikan sebagai active call ya pada mereka sehinggalah pukul 6 pagi, dan selepas itu mereka berhak untuk mendapatkan off day ya ataupun masa rehat, dan mereka juga boleh diberikan bergantung kepada keperluan perkhidmatan itu sendiri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih yang berhormat.